kejayaan tentera laut Diraja Malaysia dan juga pasukan khas laut Pascal menangkap 7 lanun Somalia dan menyelamatkan 23 anak kapal bunga Laurel yang membawa bahan kimia di Teluk Aden pada 21 Januari 2011 merupakan satu kebanggaan buat negara Malaysia yang masih terpahat di dalam dunia maritim. Pada tahun yang sama juga, Thailand telah membayar wang tebusan sebanyak $5 juta bagi membebaskan 27 anak kapal yang dirampas pada 25 Disember 2010 bagi membebaskan anak kapal mereka. Sementara itu pada tahun 2011 juga, kapal Sinar Kudus milik Indonesia yang membawa 20 anak kapal telah dirampas lanun Somalia dan mereka menuntut $9 juta bagi membebaskan kapal yang membawa biji nikel bernilai hampir RM3.2 bilion. Kapal MV Sinar Kudus akhirnya berjaya dibebaskan dengan wang tebusan sekitar USD 4.5 juta dan pasukan Tentera Nasional Indonesia telah menembak mati 4 orang daripada kumpulan perompak tersebut. Kejayaan TLDM dan Pascal jika dibandingkan dengan kejayaan tentera Korea Selatan memang setara, tetapi ianya tidak sama. Ini kerana TLDM menangkap perompak ini hidup-hidup dan dibawa ke Kuala Lumpur untuk dibicarakan. Manakala Korea Selatan bertindak membunuh 8 lanun yang merompak kapal milik negara berkenaan. Ianya berlaku sehari sebelum tentera laut Diraja Malaysia menggempur kapal bunga Laurel yang turut cuba ditawan lanun Somalia. Kejayaan Pascal dan TLDM hangat diperkatakan ketika itu, terutamanya di negara jiran di mana rakyat mereka menganggap pemerintah negara tersebut tidak serius menangani penawanan kapal Sinar Kudus dan membanding-bandingkan kes tersebut dengan keupayaan Malaysia melakukan penggempuran. Sebagaimana dipetik dari artikel-artikel dari Indonesia, pasukan elit tentera laut kita ataupun Komando Pascal kini berada dalam ranking pasukan khas yang terbaik di dunia. Apabila kejayaan pasukan itu menawan kembali kapal MT Bunga Laurel, hangat diperkatakan pada mulanya sangat sukar untuk mencari respon media antarabangsa terhadap kejayaan ini yang dilapor dibuat pada 11.40 malam 20 Januari 2011 kerana ia tidak dihebohkan lagi kepada media tempatan di Malaysia. Kejayaan ini juga dibayangi dengan kejayaan pasukan khas Korea Selatan pada hari yang sama. Kejayaan pasukan khas Korea Selatan itu menjadi berita hangat di seluruh dunia pada ketika itu. Pada 22 Januari, berita kejayaan ini mula tersebar di dada akhbar dan agensi berita antarabangsa. AFP dan Reuters mula memetik kejayaan itu untuk disebarkan ke seluruh dunia. Susulan dengan itu, laman-laman Twitter milik rakyat luar negara mula mendedahkan kejayaan tersebut dan jumlahnya semakin bertambah dan pesanan-pesanan ini mula terkeluar lebih kurang setengah jam selepas AFP menyiarkan kejayaan pasukan khas Pascal. Ini bukan kali pertama Pascal mencipta kejayaan, tetapi kali ini lain. Dunia akan mengenal Pascal, pasukan khas dari Malaysia, dan peminat ketenteraan akan menyenaraikan Pascal setaraf dengan pasukan-pasukan terbaik di negara lain. Apa yang mengagumkan adalah tidak ada korban di kalangan anggota Pascal anak kapal maupun di kalangan lanun-lanun itu sendiri, kecuali 3 daripada 7 lanun Somalia terbabit cedera. Keadaan ini sangat berbeza sekali dengan kejayaan-kejayaan tentera laut lain di perairan Somalia. Pasti akan melibatkan kematian di kalangan anggota lanun dan sebagai contoh melalui operasi menyelamat pasukan khas Korea Selatan, iaitu 8 lanun menjadi korban. Pada jam 11.37 malam waktu Malaysia, Pusat Laporan Kecemasan milik Syarikat Perkapalan Antarabangsa Malaysia MISC menerima siaran radio kecemasan dari kapal dagang miliknya MT Bunga Laurel. Petugas di dalam bilik pusat itu cuba menghubungi kapal MT Bunga Laurel tetapi gagal kerana tidak ada respons. Kapal Bunga Mas 5 yang mempunyai pasukan Pascal menghubungi Pusat Laporan Kecemasan MISC pada pukul 11.40 malam dan menyatakan bahawa MT Bunga Laurel sedang ditawan lanun. Kapal itu turut melihat sebuah kapal induk lanun berada di kawasan berhampiran. Kesemua 23 orang anak kapal bersembunyi di dalam bilik enjin.
Semua lampu dipadam dan enjin dimatikan. Lanun cuba memasuki bilik enjin tetapi gagal. Komando Pascal kemudian disediakan dalam 2 pasukan dan mereka menyerbu dalam 2 buah bot dari kapal Bunga Emas 5 yang terletak kira-kira 29.5 km dari MT Bunga Laurel. Operasi bermula jam 1.20 pagi. Pada masa yang sama, sebuah helikopter Fennec diterbangkan untuk mengumpul maklumat dan bantuan tembakan. Berlaku tembakan dari Lanun yang berada di atas dek kapal MT Bunga Laurel. Anggota penembak hendap sniper dari helikopter Fennec mempalas tembakan dan Lanun dari kapal induk cuba menghampiri kapal MT Bunga Laurel untuk memberi bantuan, tetapi digagalkan oleh pasukan Pascal dalam helikopter Fennec. Kapal Bunga Emas 5 yang meningkatkan kelajuan ke arah kapal MT Bunga Laurel turut memberi bantuan tembakan. Lanun akhirnya menghubungi kapal Bunga Emas 5 untuk menyerah diri. Laksmana tentera laut Thailand pada ketika itu iaitu Chayot Sundaranaga pernah memberi kenyataan bahawa beliau kesal dengan tentera lautnya kerana gagal membebaskan rakyat Thailand yang ditawan yang berada di atas kapal kargo MV Tor Nexus. Laksmana itu berkata demikian selepas menyambut kepulangan anak kapal perang HTMS Similan dan HTMS Patani pada ketika itu. Kegagalan ini disebabkan syarikat pemilik kapal terbabit meminta tentera laut Thailand menarik balik misi menyelamat mereka. Akibat kebodohan syarikat itu, anak-anak kapal Siam yang ditawan ini terus tidak dibebaskan pada ketika itu. Juga yang menarik adalah Pascal tidak menerima bantuan NATO berbanding operasi Komando Korea Selatan yang mendapatkan bantuan dari kapal perang Amerika Syarikat dan helikopter Lynx dari pasukan anti-Lanun NATO. Kejayaan Pascal ini menjadi tumpuan media antarabangsa pada ketika itu. Banyak negara luar yang menyiarkan berita kejayaan tersebut, antaranya Israel, Turki, United Kingdom, India, Amerika Syarikat dan pelbagai negara lain.